Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang Allah kehendaki itu yang akan berlaku. Apa yang Allah mahu itu akan jadi. Tak ada perkara dalam dunia ni jadi ikut suka kita, ikut kehendak kita, atau ikut kehendak yang dicipta. Semua ikut kehendak pencipta. Dia orang kata kita boleh merancang. Merancang pun dengan izin dia juga. Kita tak boleh merancang melainkan dengan izin dia. Jadi siapa yang cakap kita boleh merancang, Allah menentukan. Ini percakapan salah. Saya nak bagi tahu, kalau nak belajar, kalau tak nak, teruskanlah cakap yang salah. Berdosa cakap salah. Siapa cakap salah, dia berdosa. Bukan saja itu, yakin dia tambah rosak. Kita punya yakin tambah rosak sebab cakap salah. Kita cakap salah sebab Allah tak ajar kita cakap betul. Kenapa Allah tak ajar kita cakap betul? Allah tak suka kita. Kenapa tak suka kita? Tak buat taat perintah dia. Pertama sekali tak taat perintah nombor 1 selepas mengucap. Yang hari ini tak dianggap perintah lah. Jadi kalau tak buat tu macam kita orang yang taat lah, semayang. Tapi kita tak sedar, kita tak taat walaupun rajin semayang. Sebab tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah perintah pertama selepas mengucap. Kerana dia adalah hak kepada mengucap. Hak kepada mengucap ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ini tak ada ditulis dalam kitab dengan jelas lah. Jadi dari dulu zaman Nabi, dari zaman Nabi lah sampai hari ini, sebelum saya bagi tahu, tak ada orang faham. Betul. Kalau faham tentu dia orang buat. Dia tak faham bahawa selepas mengucap tu hak dia. Ada Nabi cakap, saya tak faham. Dia orang sahabat pun tak faham. Sampailah saya bagi tahu dengan izin Allah bahawa kalimah tu ada hak. Kalimah tu kalimah tanggungjawab. Macam kalimah nikah je. Kalimah nikah tu kalimah tanggungjawab. Sebut aja kalimah nikah tu, belakangnya ada tanggungjawab. Bukan nikah nak masukkan kemaluan ni macam Sufian. Kan? Sufian tak lama lagi nak nikah. Bini yang lama dah meninggal, lama dah menduda. Tak ada siapa yang nak dia. Terpaksa cari dalam halaman cari jodoh. So dapatlah seorang wanita yang berminat. Umur lebih kurang dia tua setahun. So hari ni nak berdua-dua berjalan menghantar anak dia ke UiTM. Tak lama lagi katanya nak nikah. Wallahualam. Jadi tuan-tuan yang mulia, bukan kalimah nikah ni kita buat untuk kita masukkan kemaluan satu sama lain. Yang satu menada, satu masuk. Bukan itu. Dia kalimah tanggungjawab, iaitu atas Allah bagi izin kamu masukkan kemaluan kamu kepada kemaluan dia. Ada kerja yang kamu kena buat, iaitu
penuhkan keperluan dia. Makan, minum dia, rumah dia, tempat dia berteduh. Ini tak Yazid. Masuk kemaluan pandai. Sampai hari ni rumah tak ada untuk bini dia. Dia sebenarnya tak memenuh hak apa? Bernikah. Sedarlah diri sikit, malu. Tahu masukkan kemaluan aja. Tanggungjawab tak ada. Macam Pendi. Ada beli rumah untuk bini. Tak ada, bini beli rumah. Itu tak memenuhkan tanggungjawab. Kalau kita tak beli rumah, kita sewa rumah untuk dia. Rumah sewa kan, bukan rumah kita, tapi bayaran sewa tu kita bayar. Makan minumnya kita bayar. Samad duduk rumah isteri, rumah tu bini bayar. Mana boleh. Samad yang Profesor Madiam tak tahu menunaikan hak nikah. Tahu masukkan kemaluan. Malulah sikit. Orang yang tahu masuk kemaluan ni, tak tahu tunai tanggungjawab ni, orang dayus. Lelaki dayus. Lelaki yang tak tahu maruah. Macam Rashidi. 15,000 menikah, lepas tu dia ingat cukup lah. Dia ada belakangnya, ada tanggungjawab. Dia kena tanggungjawab. Mana rumah untuk bini dia? Rumah tak ada. Orang rumah dia pun tak ada beli rumah, dia pun tak ada beli rumah. Sewa pun tak ada. Duduk rumah tadika. Rumah tadika tu rumahnya. Sebab bini dia guru tadika tu. Mana dia tunaikan hak? Jadi kalau hak kali nikah pun tak boleh terima, tak boleh tunaikan hak kalimah. Jadi hari ni orang yang mengucap ni sebenarnya dia mengucap kalimah, di belakangnya ada tanggungjawab. Itu faham? Ini tak adalah kita kata kita menikah dengan Allah, tak. Ini kalimah beritahu Allah, kamu Tuhan aku. Tiada Tuhan melainkan kau. Dan Muhammad ini pesuruh kau. Ini kalimah kita bagi tahu Allah. Macam bini itulah kita cakap aku terima nikahnya. Maksudnya sekarang ni kau bini aku. Maka di belakang tu ada tanggungjawab aku. Jadi tanggungjawab tu kena ditunaikan lah. Antaranya, mana dia nak duduk? Mau sediakan rumah. Sebab itu orang lelaki dia dah nikah, dia bawa bini dia duduk rumah mak dia. Bapak dia bukan duduk rumah mak perempuan tu. Sebab rumah bapak dia tu macam rumah dia juga lah. Ini tak, duduk rumah mak mentua tu. Mana betul? Kalau kita duduk, kita mau bayar sewa lah kat mak mentua tu. Bukan duduk saja. Macam Yazid duduk saja. Berdosa tu. Berdosa, tak tahu tu. Hari-hari berdosa. Lepas tu makan dia kena beli untuk dia, bukan dia beli. Minum dia. Lepas tu kalau keluar anak tu tanggungjawab lah. Daripada kalimah nikah, bagi nama dia baik, akikah dia, belajar dia, makan dia, minum. Banyak kerja tu. Orang lelaki. Sukan faham tak tu? Nanti kalau duduk rumah perempuan tu, kita kena bayar sewa tu. Tapi tak ada orang lelaki hari ni yang tahu hal ini. Semua perempuan terseksa. Dah lah dia bayar rumah, kemaluan dia pun dia kena bagi, anak pun kena mengandungkan, bila lahir dia juga yang ni, dah tu. Ini namanya perempuan tu dah jadi hamba lah, bukan jadi isteri lah. Dah jadi hamba seks. Lain tak bagi, seks saja. Belakang seks tu ada kerja, bukan seks je. Bukan senang nak buat seks tu, belakangnya ada harga tu lah. Kemaluan perempuan tu kau masuk, ada harga. Bukan tak ada harga. Jangan
Jadi perempuan jangan suka nak biarkan lelaki masuk tanpa tanggungjawab. Jangan biar berzina sana, berzina situ. Macam haiwan. Jual kemaluan. Tak ada tanggungjawab lelaki yang main pelacur ni. Dan pelacur tu pun bodoh. Jual kemaluan sana sini. Harga murah. Kemaluan dia tu mahal. Jangan bagi suka-suka. Kena nikah, orang pula kena tunaikan kalimah nikah bukan macam Rashidi. Dia ingat, dia dah lama belajar. Tapi tak nak amal. Dia bayar 15,000, cukup. All in, aduh. Rumah dia mana? Makan minum dia. Itu sebab saya cakap dulu, Rashidi ni jangan kahwin. Sebab kahwin bukan wang nikah tu je. Belakang kahwin tu, saya cakap dengan dia nak juga. Saya cakap dia cari orang yang miskin-miskin, saudara mara kau. Pun tak ada juga. Yang tak banyak cerita lah. Kalau kau tak tunaikan hak dia. Dia nak cari kahwin dengan lecturer. Lecturer tu pesakit saya. Macam mana dia nak kenal lecturer? Boleh ke? Dia bukan ada apa. Tapi asbab saya juga. Pesakit saya pun profesor kat universiti tu. Saya suruh dia hantar ubat kat dia. Dia pula buat kerja, memikat dia. Dah. Sekarang ni perempuan tu tak apa-apa nak dengar cakap dia. Tahu masuk lubang dia. Tanggungjawab belakang tu tak penuh. Mestilah dia tak apa-apa ni. Mestilah dia lawan. Bila lawan, Rashidi kata saya suami. Suami apa? Kau tunaikan tak tanggungjawab suami tu kalau kau nak dipanggil suami? Kalau kau nak dipanggil suami, kau kena tunaikan lah. Itu pun tak boleh marah, tak boleh pukul isteri. Apa kau punya hak nak pukul itu? Banyak sangat ke makanan kau bagi kat dia? Rumah besar sangat kan kau duduk? Walaupun kau boleh bagi tu pun kau tak boleh pukul. Sebab dia bukan kau punya hamba, isteri. Ini orang tak faham. Jadi tuan yang boleh, tapi tak boleh pula sayang isteri tu sampai Allah dibelakangkan macam Yazid. Itu dah dosa besar dah. Jadi kita tak boleh sayang bini tu terlampau hingga lebih pada Allah. Allah kata bolehlah kau sayang bini anak kau, tapi tak boleh lebih pada aku. Itu kau tak boleh. Nak juga sayang bini anak lebih pada Allah macam Yazid. Tak, bila kita sayang bini anak lebih pada Allah, kalimah la ilaha illallah tu walau kita cakap banyak kali dengan cara Nabi pula, dia lorong-lorong, tapi dia takkan masuk dalam, dia takkan masuk dalam hati kita. Sebab hati kita telah kita simpan untuk bini dan anak. Mana untuk Allahnya? Allah kata itu hatimu kosong. Kalau boleh lah. Tapi Allah bagi pada nabi-nabi jalan rasul-rasul, orang mulia-mulia yang kosong semua daripada semua cinta melainkan Allah. Itu sangat sikit lah. Itu namanya kekasih Allah. Dia cinta Allah, Allah cinta dia. Itu bukan senang. Jadi sekarang jadilah orang beriman, beramal saleh. Boleh juga cinta bini, cinta anak, tapi tak boleh lebih. Kalau lebih mana Allah punya? Hati tu sebenarnya untuk dia. Cinta tu patutnya untuk dia sebenarnya. Tiada yang ku cinta melainkan Allah. Itu sepatutnya. Tapi Allah sangat tolerate. Dia faham. Dia bagi izin dia. Kalau orang tu cinta bini anak dia, tapi tak lebih daripada dia, okey. Tapi yang Rashidi pula langsung tak cinta. Sebab apa? Hati dia cinta dengan dia je. Rashidi ni. Dia tak cinta anak dia, dia tak cinta bini dia, dia tak. Dia cinta diri dia dan cinta benda yang manfaat diri dia. Itu kerja dia. Allah tak cinta. Saya pun dia tak cinta. Siapa pun. Ini rosak orang. Ini orang yang hampir macam haiwan. Haiwan tu tak ada cinta orang. Itu pun ada juga dia cinta anak-anak dia. Tengok kucing. Tapi taklah sebanyaknya. Rashidi tu
Dengan anak dia pun tak cinta. Macam kucing. Dan teruk pada haiwan lagi. Orang yang tak ada cinta siapa macam anak pun tak ada ni. Haiwan pun dah ada. Haiwan pun ada juga cinta pada anak-anak. Pada orang yang baik dengan dia. Nah, ada satu orang hutan tu, orang putih jaga dia. Lama-lama orang hutan tu dia malah nak jaga dia, lepaskan dia kat hutan. Dekat Sarawak. So kemudian lama dia balik nak cari orang hutan tu. Dia sebut nama dia sepanjang sungai tu. Panggil lah dengan suara yang dia selalu panggil dulu. Orang hutan tu keluar, timbul. Tengok dia. Peluk-peluk lagi bila dia dah sampai. Bila dia tinggal tengok aja, lepas tu lari ikut di sungai. Tengok. Ada satu orang putih lagi jaga tu singa masa kecil. Lama-lama dia pun fikir singa takkan aku nak aniaya dia. Duduk dengan aku sampai bila-bila dia nak belajar nak jadi singa. Dia pun hantar dekat Afrika. Lama dia datang balik. Jumpa peluk-peluk cium. Pandai lah. Ada manusia. Kadang manusia ada lah. Tapi haiwan pun tahu. Ini Rashidi tak ada. Maknanya Rashidi ni buruk pada haiwan. Sebab itu manusia tu. Dalam surah Wat-Tini, Wat-Zaitun. Allah beritahu manusia ni kalau dia tak buat usaha tadi, dia buruk pada haiwan. Yazid pula terlalu cinta bini dia. Sehingga Allah keluar. Siapa pun keluar. Dia cinta bini, anak. Tapi tak buat rumah untuk bini dia. Kalau cinta sangat. Jadi semua tu kita tak faham. Satu nak cinta sangat, nak jadi suami misali. Satu langsung tak cinta. Jadi kita dibenarkan mencintai tapi tak boleh lebih. Dan bukan makna kita cinta, hak dia kita tak tunaikan. Tanggungjawab. Kita dah sebut kalimah nikah. Belakang kalimah nikah tu ada tanggungjawab. Begitulah kita dah sebut kalimah syahadah ni. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belakangnya tu ada tanggungjawab pada Allah. Tanggungjawab tu mengajak manusia kepada Allah. Itu tanggungjawab. Mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerana kemungkaran paling besar ialah tak mau Allah, tak mau mengucap. Dan kemungkaran kedua besar selepas mengucap tak tunaikan tanggungjawab. Jadi orang Islam umumnya hari ini di dunia, sejak dulu lagi, bukan sekarang, dulu lagi selepas Nabi meninggal, tak tunaikan tuntutan itu dengan betul. Ini semua orang kata sahabat bagus, baguslah daripada kita. Tapi belum cukup bagus. Sebab dia orang tak faham. Di belakang kalimah tu ada kerja, tak faham. Kerja dia, kerja Nabi sebenarnya. Iaitu pergi ajak manusia kepada Allah. Cara Nabi-Nabi dengan niat itu dia orang tak faham. Dia orang buat dakwah tapi dia orang kata pada orang kafir, kamu masa itulah dia orang dia menyerang Rom, Parsi. Cakap dia orang, kamu masuk Islam, ucap kalimah. Kalau kamu tak nak, bayar kami duit, jizyah. Kalau kamu tak nak, kami perang kamu. Itu dah macam paksa dia orang. Tentulah dia orang takut perang, okeylah, kami bayar jizyah lah. Sikit yang akan masuk Islam. Jadi akibat daripada cara yang salah, cinta dunia masuk pada sahabat. Akibat dia cinta dunia masuk, sekejap je dia rosak. Belum lama lagi Nabi tinggalkan. Zaman Osman dah membunuh. Mana ada orang membunuh kalau iman lemah. Kalau iman kuat tak ada. Orang membunuh satu sama lain ni, bila iman rosak je, iman tak ada. Cinta dunia ada. Kalau iman kuat, tak ada. Kenapa sahabat zaman Osman lagi dah bunuh? Bukan nak bunuh orang biasa. Khalifah lagi nak bunuh. Maknanya dia orang waktu tu pun dah tak buat. Jadi hari ni kita ni sebenarnya
sejak Nabi meninggal belum jadi betul. Jadi agama yang sahabat dapat waktu Nabi tu turun aja, tak ada naik. Yang dia orang cakap setiap 100 tahun ada mujadid tu palsu. Mana ada? Kalau ada mujadid setiap 100 tahun, Islam tu tak turun aja. Jadi Nabi bilang, selepas aku meninggal, keluarga ku dipinggirkan. Itu orang Islam kuat iman ya? Tak ada. Tentulah orang Islam lemah iman. Setelah aku meninggal, keluarga ku dipinggirkan oleh orang Islam. Sehingga datangnya pemuda dari timur. Mana lama baru Islam baik balik. Pemuda dari timur tu dia pemuda je ke? Tak, dia pemuda. Dia buat kerja dan dia ajak manusia seluruh dunia buat kerja tu, kerja Nabi tu. Sehingga seluruh dunia ni tahu Allah, beriman kepada Allah dan mula memuliakan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nilai keluarga Nabi. Tidak mana dia tahu kalau iman tak ada, mana tahu bunuh keluarga Nabi ada. Hasan katanya lah, Hasan bila Muawiyah nak, Hasan jadi khalifah, tapi Muawiyah bila ada berlaku macam berebutan kuasa, jadi Hasan tak maulah kerana dia orang membunuh. Jadi dia kata tak apalah, aku turun, aku tak jadi, kau jadilah. Lepas tu dia mati. Dia orang kata dia mati dibunuh, diracun. Tapi memang ada Allah bagi tahu Nabi, satu diracun, satu dibunuh. Betul lah diracun tu. Kemudian anak Muawiyah jadi khalifah. Orang Kufah kata dia nak Husain. Panggil Husain duduk kat Mekah untuk datang ke Kufah, dia nak bai'ah. Jadi Husain hantar satu orang nak tengok betul ke tu. Masa orang tu datang, orang tu kata memang betul, orang tu nak bai'ah dengan dia. Hantarlah surat. Zaman dulu kan lambat kan. Bila Yazid tahu, dia hantar emas, perak, semua dekat orang Kufah. Banyak dunia. Jadi orang Kufah daripada berpihak kepada Husain, dia tak jadi ya. Jadi yang utusan yang dihantar oleh Husain tu, sepatut dia bagi lagi surat, tapi dia dibunuh, tak sampai. Jadi Husain on the way lah, pergilah, ingatkannya, betul lah. Sebab itu dalam perjalanan tu di Karbala dia dibunuh. Mula Yazid tak suruh bunuh dia, tahan dia je. Tapi panglima dia terus bunuh, attack. Masa tu bersama Husain tu, semua keluarga, anak Hasan, semua isteri Nabi yang ada dibunuh habis. Itulah kata Nabi, selepas aku meninggal, keluargaku dipinggirkan. Aduh. Ini orang yang nak bunuh Nabi, nak bunuh anak Nabi, cucu ni semua orang iman tak ada tuan. Tak boleh iman kuat. Kenapa tak lama je iman sahabat-sahabat tu semua dah. Yalah, Saki Baki tu iman lemah zaman Osman lagi, Ali lagi. Tentulah iman lemah. Ini apa pasal tak boleh faham? Kenapa iman lemah? Cinta dunia datang. Kenapa cinta dunia datang? Buat kerja dakwah tak ada. Kalau ada pun disangka ada, bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas Nabi meninggal, usaha dakwah cara Nabi mati. Jadi untuk hidupkan kembali agama ni lah Allah SWT dengan ihsan doa. Bukan tak ada apa dibuat. Ulama semua dia orang dah heran waktu 1920 Osmania punya hancur.
Dia orang heran lah kenapa Allah begini. Orang Islam semua negara-negara dia dibagi-bagi macam bagi kepada anjing-anjing gonggong. Sana orang yang ambil, sana orang tu pecah habis. Jadi dia orang menangis minta Allah. Dia orang tak tahu apa dah jadi begini. Islam dah tak ada. Atatürk pula naik dekat Turki, hancurkan Islam lagi. Ada jugalah orang yang baik-baik menangis. Ya kerana asbab tangisan mereka lah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak buat usaha, kalau manusia ni tak ada langsung risau, Allah tak akan ubah keadaan itu. Kalau tak ada orang berfikir semua macam Yazid kata. Yazid cinta bini, takkan orang macam Yazid Samad ni tak guna ni orang. Ulama-ulama tu dia nangis kat Mekah. Jadi Allah SWT pilih Maulana Ilyas Rahmatullahi belajar kerja ni daripada Nabi SAW. Macam mana belajar? Nabi dah mati, so, Allah hidupkan dia lah. Dan Maulana Ilyas masuk dalam kubur dia, belajar 3 malam. Jadi nak percaya, percayalah. Tak nak percaya, kalau kamu tak percaya, macam mana boleh kita tahu buat gas sekarang? Kita hari ni tak tahu buat gas ni kalau Maulana Ilyas tak ajar. Mana Maulana Ilyas ajar? Belajar sendiri je, tak ada. Praktikal ni kena belajar dari Nabi SAW. Jadi Maulana Ilyas belajar dari Nabi. Jadi Maulana Ilyas ni dikira sahabat Nabi. Melalui Maulana Ilyas dia pun tak faham sangat apa yang dia ajar, tapi lebih kurang. Macam mana hari ni kita belajar tengok slide tu. Nabi pun tunjuk kat dia slide juga. Kan? Bagi lecture dia dengan slide. Jadi dia balik ke Nizamuddin. Kemudian dia cerita nak bagi tahu dekat Syekhul Islam India macam mana ni nak jumpa nanti. Apa dia cakap sampai lama-lama 10 hari. Dia kata kita bagi tahu dia mimpi je lah. Sebenarnya bukan mimpi, betul punya, nyata. Dari situlah kita tahu amalan dakwah gas ni. Kalau tidak, tak ada. Kita ingat mencegah mungkar, apa cara kita punya cara sendiri lah. Ada dalam Quran, tak muru Nabi Ma'ruf wa nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan macam mana buat? Cara sendiri lah. Itulah orang fikir. Pakai pedang lah, pukul orang yang kafir tu lah, macam-macam pahaman tu. Jadi apabila Maulana Ilyas buat gas ni di Mewat, di situlah mulanya terlihat orang pergi rumah, jumpa orang, ajak orang. Itulah dia gas jauh lah, ajak kepada Allah. Tapi orang pun tak faham juga. Selepas Maulana Ilyas mati, mati lagi amal tu. Amal gas tu mati ya. Kalau dibuat pun salah, nak ajak orang pergi masjid, nak ajak orang semayang, nak ajak orang pergi masjid. Itu je. Nak ajak orang dengar ceramah, gas tu. Jadi maksud gas, sehinggalah saya datang. Saya Allah buat ikut tabligh, tak puas hati dengan tabligh tak betul. So saya fikir, kalau saya tak fikir, Allah tak akan bagi ke saya. Kalau saya tak ada keinginan, risau, menangis malam banyak, saya tak menangis, tak jadi ya. Allah takkan tunjuk. Tapi kerana Allah lahir menangis. So Allah pun tunjuk kat saya. Gas tu dibetulkan. Cara gas yang mana Ilyas buat tu dibetulkan dan dikasih bentuk yang betul dari segi percakapan dia. Itulah dia skrip. Mana ada orang Maulana Ilyas ajar saya, tak ada. Saya tahu dia buat gas, tapi macam mana saya tak tahu. Saya pernah jumpa dia. Tapi Allah berkuasa bila saya ada keinginan nak tahu yang betul. So Allah ajarlah sebab ada keinginan. Macam Samad, Yazid tak ada keinginan. Keinginan nak makan, minum, bersetubuh je. Dah lah dia tak faham kalimah nikah, dia faham kalimah nikah bersetubuh je. Itu je lah kerja dia. Siang, malam, pagi, petang.
Mana nak Allah bagi faham kat dia orang ni? Tak ada lah. Orang tak ada risau belajar agama, ya tak ada juga Allah bagi faham. Belajar agama, saya risau tentang ni tak ada. Takkan Allah bagi ni pada orang yang risau dan fikir. Buat Allah bagi. So dengan rahmat Allah Taala, Allah hidupkan baliklah kerja gas melalui saya. Sekarang ada berapa 5, 6, 7, 8 orang, 10 orang di seluruh dunia ada buat. Saya tak tahulah kalau saya mati dia orang pun berhenti. Tapi Maulana Ilyas dulu waktu dia buat tak ada orang ikut. Jadi bila dia mati memang tak ada lah orang buat. Hari ni ada orang ikut saya juga. Mudah-mudahan dia orang buat juga bila saya dah mati. Tapi tak tahu juga. Rashidi terus terbang. Bersetubuh je kerja dia. Gas tak ada. Dia kata itu zaman Amir Sab ada, Dr. Nasrullah, sekarang dia dah tak ada. Kita berhentilah. Berhentilah balik. Habislah dunia. Tak adalah lagi cahaya. Cahaya tu daripada amal sunnah. Amal jauhlah. Amal yang kita kena buat tiap-tiap hari, cuti mati saja. Ini yang saya cakap lah. Bukan hadis, tapi tafsiran hadis. Jadi ni usaha ni hidup, barulah hidup agama. Itulah dikatanya pemuda dari timur. Sehinggalah datang pemuda dari timur. Dengan asbab usaha Nabi ni, hiduplah manusia di dunia ni beriman dan beramal saleh, berkasih-kasihan. Waktu itulah mereka memuliakan keluarga Nabi. Itu yang maksud hadis tu. Takkan mungkin boleh jadi dengan datang orang buat panggil pedang bunuh semua orang kafir. Yang mereka faham Mahdi ni satu orang yang akan bangun bawa pedang. Tak, Mahdi ni orang yang bawa kerja Nabi. Yang dengan usaha Nabi ni manusia beriman, berkasih sayang, terutama kepada keturunan Nabi SAW. Maka bila kita mencintai Hasan, Husain, tak adalah orang Syiah marah kita. Orang Syiah marah Sunni ni sebab kita tak sayang Hasan Husain ni. Dia orang sayang. Dia orang sayang. Bila hari kematian Husain tu, dia orang menyadakan majlis memukul diri dia orang kerana tak membantu Husain di Karbala, menyelamatkan dia. Itu aja beza, dia orang semua tak suka. Jadi macam itu dia orang jadi sesat dah. Syiah ni dah jadi tak Islam. Dah bermusuh pula dengan kita. Dan sedia bunuh kita pula. Dah jadi lain. Jadi dah jadi kebencian dah. Jadi tidak ada kasih sayang sebab tidak ada iman. Iman tak ada sebab kerja Nabi tak buat. Inilah kerja perintah Allah SWT yang ada di belakang tuntutan kalimah. Yang kita tak faham hari ni, macam mana kita tak faham kalimah nikah. Kita faham ni, patut faham dan kena bangun atas kerja ni. Walaupun tak jumpa saya lagi, terus buat gas. Buat ajalah dulu. Baru Allah buka jalan untuk tahu yang benar. Kalau langsung tak nak buat gas, macam Pendi dia. Dia dulu duduk dekat Kulim. Dia tengok Facebook aku. Cuba-cuba buat gas lah. Dia ada buat gas kat dulu. Salah. Ikut-ikut skrip. Lama-lama dia dah ada kat sini lah. Tapi nak majukan dia lagi, dia tak nak. Cukup. Sini saja. Lebih tak ada. Itu semua kesalahan dia. Dia lah yang salah. Kan? Suruh keluar 4 bulan, dia tak nak. So duduk sini dia tak nak. Maknanya dia tak mau maju lagi lah. Jadi sampai satu tempoh nanti macam dibagi pada Yazid, cerai bini, tak nak buat 10 tahun, dia tarik perintah tu. Maka jadilah orang tak guna. Okey guys.